Seorang isteri mula menangis, menjerit dan kemudian jatuh pengsan setelah dimaklumkan oleh pihak polis yang suaminya telah meninggal dunia. Pihak hospital ingin melakukan bedah siasat ke atas mayat si suami tetapi ditolak oleh si isteri. Namun pihak hospital tetap melakukan bedah siasat memandangkan si suami merupakan seorang hakim mahkamah. Hasil dari bedah siasat ke atas mayat mangsa menunjukkan rupa-rupanya mangsa telah dibunuh. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 7 malam, si isteri keluar dari rumah dengan membawa kereta Toyota Camry. Dia keluar rumah dengan membiarkan pintu pagar rumahnya dalam keadaan terbuka. Si isteri pergi menjemput dua orang lelaki dan kemudian membawa mereka ke rumahnya. Seperti biasa, suaminya belum pulang ke rumah pada waktu ini. Setibanya mereka bertiga di rumah, si isteri menyembunyikan kedua lelaki tersebut di tingkat 3 rumahnya. Sekitar jam 8 malam, si isteri naik ke tingkat 3 rumah membawa air mineral kepada kedua lelaki tersebut. Setelah turun dan masuk ke bilik tidur, si isteri sekali lagi naik ke tingkat 3 rumah untuk memeriksa kedua lelaki tersebut, iaitu sekitar jam 9 malam. Kira-kira jam 10 malam, si suami iaitu mangsa pulang ke rumah seperti kebiasaannya. Setelah membersihkan diri, si suami kemudian masuk tidur di biliknya yang terletak di tingkat 2 rumah. Si suami tidur tanpa baju dan hanya memakai kain sarung pada waktu itu. Difahamkan, si isteri telah memasukkan ubat tidur ke dalam minuman suaminya sehingga membuatkan suaminya terus terlelap. Si isteri juga kemudian berpura-pura tidur. Di tengah mereka berdua, ada anak mereka yang sudah tertidur berusia 7 tahun. Sekitar jam 1 pagi, si isteri naik semula ke tingkat 3 rumah untuk memaklumkan kepada kedua lelaki tersebut yang suaminya sudah nyenyak tidur. Kedua lelaki tersebut kemudian mengikuti langkah si isteri ke bilik tidurnya. Salah seorang lelaki tersebut mengambil kain di tepi katil dan kemudian berdiri tepat di hadapan kepala mangsa. Kedua tangannya sudah memegang kain dan bersedia untuk memekap hidung dan mulut mangsa. Sementara itu, seorang lagi lelaki naik ke atas katil dan memegang kedua tangan mangsa. Manakala si isteri pula baring di sebelah suaminya sambil menindih kaki suaminya dengan kedua kakinya. Pada masa yang sama, anak mereka yang tidur di tengah-tengah telah terjaga dan si isteri dengan pantas menenangkan anaknya untuk kembali tidur. Setelah mangsa tidak bergerak, kedua lelaki tersebut memeriksa bahagian perut mangsa untuk mengesahkan apakah ada pergerakan tanda bernafas. Setelah yakin mangsa sudah mati, si isteri mengarahkan kedua lelaki tersebut naik semula ke tingkat 3 rumah. Kira-kira jam 3 pagi, si isteri naik ke tingkat 3 rumah dan memanggil kedua lelaki tersebut supaya turun ke bilik tidur mangsa. Mereka bertiga kemudian berbincang untuk menentukan lokasi pembuangan mayat mangsa dan akhirnya bersepakat untuk dibuang di beras tagi. Mereka kemudian memakaikan baju dan perlengkapan mangsa. Kedua lelaki tersebut memakaikan baju sukan lengan panjang berwarna hijau dengan posisi mangsa didudukkan, manakala si isteri pula memakaikan seluar sukan panjang berwarna hijau kepada mangsa. Salah seorang lelaki tersebut kemudian memakaikan stokin di kaki mangsa. Mereka bertiga kemudian mengangkat mayat mangsa turun ke tingkat 1 rumah dan memasukkan mangsa ke dalam kereta Toyota Land Cruiser Prado. Mereka memasukkan mangsa ke dalam kereta tersebut melalui pintu belakang kereta dalam posisi berbaring di tempat duduk belakang dengan kepala mangsa di sebelah kanan. Kedua lelaki tersebut kemudian duduk di tempat duduk hadapan kereta, sementara si isteri pula membuka dan menutup pintu garaj. Ketika dalam perjalanan, mereka memberhentikan kereta dan salah seorang dari lelaki tersebut mengambil motor skuter berwarna hitam jenis Honda Vario dan mengekori kereta berkenaan. Skuter ini memang sudah diletakkan di situ pada awalnya dan dalam perancangan mereka. Mereka kemudian terus menuju ke arah beras tagi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kawasan yang dibincangkan. Kali ini, lelaki yang menaiki skuter itu pula berada di hadapan kereta. Ketika dalam perjalanan, lelaki skuter ini melihat ada jurang tebing dan mereka berdua pun memberhentikan kenderaan masing-masing. Mereka kemudian melepaskan kereta mangsa dalam keadaan enjin masih hidup. Kereta Toyota Land Cruiser Prado tersebut berjalan secara automatik dan terus masuk ke dalam jurang kebun sawit.
Lelaki yang memandu kereta tadi terus melompat ke atas skuter berkenaan kerana mereka takut jika ada yang melihat kejadian tersebut. Mereka berdua terus bergerak meninggalkan tempat tersebut tanpa melihat bagaimana keadaan kereta mangsa itu. Kira-kira jam 4 petang pada hari yang sama, penduduk tempatan yang sedang menuju ke kebun sawit telah menemukan kereta tersebut. Penemuan itu kemudian dilaporkan kepada ketua kampung dan pihak polis. Setelah disiasat, mayat di dalam kereta tersebut merupakan seorang tuan hakim. Pihak polis kemudian menghantar mayat mangsa ke hospital. Selepas itu, pihak polis memaklumkan kematian mangsa kepada isterinya dan juga anak mangsa dari isteri pertama. Ketika dimaklumkan kematian suaminya, si isteri menangis, menjerit dan kemudian jatuh pengsan. Ternyata lakonan yang dilakukan si isteri ini untuk mengaburi kecurigaan pihak berkuasa. Si isteri juga sempat menolak untuk dilakukan autopsi mahupun pemeriksaan luka pada tubuh suaminya. Namun, petugas tetap melakukan autopsi memandangkan mangsa merupakan seorang hakim. Ia kemudiannya mendapati mangsa mati kerana dibunuh. Suspek atau dua orang lelaki tersebut yang bernama Jeffrey Pratama 42 tahun dan Reza Fahlevi 29 tahun beserta isteri mangsa yang merancang pembunuhan ini yang bernama Zuraida Hanum 41 tahun telah didakwa membunuh Jamaluddin di dalam rumah di Jalan Aswad, Komplek Perumahan Royal Monaco, Blok B nombor 22 Medan, Johor. Untuk makluman, Jamaluddin merupakan seorang hakim mahkamah daerah Medan. Jeffrey Pratama pula merupakan kekasih kepada Zuraida Hanum. Kejadian bunuh ini berlaku pada 29 November 2019, iaitu pada hari Jumaat. Ketika perbicaraan di mahkamah, keterangan menjelaskan bahawa hubungan Jeffrey dan Zuraida menjadi akrab kerana anak mereka bersekolah di sekolah yang sama. Kedua mereka sering bertemu di saat menghantar dan menjemput anak masing-masing. Mereka berdua menjadi semakin rapat dan akhirnya saling jatuh hati dan membawa kepada hubungan intim. Bahkan CCTV di rumah Zuraida pernah merakam Jeffrey masuk ke dalam bilik tidur Zuraida. Zuraida juga sering mengadu kepada Jeffrey tentang perlakuan suaminya. Zuraida menceritakan tentang masalah peribadi dia. Saya mengesyorkan supaya dia bersabar dan berikhtiar. Selepas itu, saya syorkan kalau macam ni pergilah ke Jabatan Agama. Dia minta tolong saya agar suaminya dibunuh. Jika suaminya tidak mati, dia ingin membunuh dirinya sendiri. Jadi saya terangkan kepada Zuraida, kenapa jadi macam tu? Daripada awak bunuh diri, lebih baik dia yang mati. Itu yang saya cakap selepas dia minta tolong, kata Jeffrey di mahkamah. Selepas itu, Jeffrey pun bercerita tentang janji Zuraida berkenaan umrah, duit, kereta dan juga pejabat peguam. Menurut Jeffrey, janji itu diucapkan Zuraida ketika mereka bertemu di sebuah kedai kopi. Jeffrey juga mengesahkan dia dan Zuraida pernah melakukan hubungan seks. Jeffrey berkata bahawa mereka telah melakukan hubungan terlarang ini sekurang-kurangnya 5 kali. Selepas saya menceraikan isteri saya, berapa kalinya itu lebih kurang 5 kali, kata Jeffrey. Jeffrey mengakui perasaan sayang inilah antara punca dia mahu membunuh Jamaluddin. Selain itu, dia tergoda dengan janji Zuraida untuk menyediakan rumah, kereta dan pejabat peguam jika mereka berkahwin selepas Jamaluddin meninggal dunia. Hakim kemudiannya mencelah dan bertanya kepada Jeffrey berapa kali dia dan Zuraida mengadakan hubungan seks di dalam kereta. Jeffrey mengakui ia dilakukan sebanyak 2 kali di kawasan Johor. Perkara ini juga tidak dinafikan oleh Zuraida sendiri. Ketika hakim bertanyakan kepada Zuraida kenapa dia dan Jeffrey perlu ada hubungan peribadi sehingga membawa kepada hubungan intim, Zuraida berkata sejak dia berkahwin dengan Jamaluddin dan mengandung, suaminya itu ada membawa perempuan lain. Adakah bercinta dengan Jeffrey ini sebagai balas dendam? Tanya hakim. Belum bisa mengimbangi yang mulia, jawab Zuraida. Menurut Zuraida lagi, perangai curang suaminya itu tidak boleh dibiarkan. Pada suatu malam, kata Zuraida, suaminya pergi ke bilik air. Dia kemudian mengikuti suaminya dan mendapati suaminya tiada di dalam bilik air. Zuraida kemudian pergi ke bilik anak perempuannya iaitu hasil perkahwinannya dengan suami terdahulu. Dia mendapati pintu bilik anak perempuannya itu berkunci dari dalam.
Ketika dia hendak membuka pintu, tiba-tiba Jamaluddin muncul dari dalam bilik. Zuraida terkejut dan masuk melihat anak perempuannya dan mendapati skirt anak perempuannya itu telah ditarik ke atas. Menurut hakim, Zuraida sememangnya telah menjelaskan tentang dakwaan cubaan merogol Jamaluddin terhadap anaknya itu. Salah seorang penasihat undang-undang Zuraida turut bertanya tentang dakwaan cubaan merogol. Menurut Zuraida, ini antara pencetus dia mahu membunuh Jamaluddin. Dia masuk bilik anak saya, dia mengunci pintu, dia sempat mengangkat skirt anak saya, tetapi dia tidak sempat melakukannya kerana saya terus membuka pintu dan dia membukanya dari dalam. Di situ kami bertengkar, kata Zuraida. Zuraida juga menceritakan tentang Jamaluddin yang disifatkan sebagai banyak mengganggu wanita. Adik saya juga pernah diganggu oleh suami saya, bukan anak saya sahaja. Saya rasa wanita lain juga. Banyak bukti di telefon bimbit saya gambar dia dengan perempuan lain, termasuk tenaga pengajar gimnasium di Mahkamah Daerah Medan yang menghantar gambar tanpa pakaian dan berbual-bual, kata Zuraida. Zuraida mengakui niat untuk membunuh suaminya itu mula timbul selepas cubaan merogol anaknya berlaku. Dia juga berkata yang dia menjemput kekasihnya dan sepupu kekasihnya itu kerana dia merasakan tidak boleh melakukan pembunuhan itu seorang diri. Untuk makluman, mangsa juga mengetahui hubungan sulit yang terjalin antara isterinya bersama Jeffrey. Zuraida juga mengakui sakit hati dengan suaminya itu kerana Jamaluddin pernah berkata yang isterinya boleh dirasa oleh orang lain. Selain itu, seorang pemandu freelance bernama Liber Junainto Hutasoid turut menjadi saksi dalam perbicaraan kes ini. Semasa perbicaraan, Junainto berkata dia telah diminta 5 kali oleh Zuraida untuk membunuh Jamaluddin kerana Zuraida mengatakan yang suaminya itu sering curang, bertindak kasar kepada Zuraida dan juga pulang lewat malam. Zuraida juga ada menawarkan ganjaran kepada Junainto iaitu membantu membuka perniagaan jika mahu membunuh Jamaluddin. Namun Junainto mengaku menolak kesemua permintaan tersebut. Pada tahun 2021, Mahkamah Agong menolak rayuan Zuraida Hanum iaitu dalang di sebalik pembunuhan suaminya, Tuan Hakim Jamaluddin. Ini bermaksud Zuraida tetap dijatuhkan hukuman mati. Bukan itu sahaja, rayuan 2 lagi tertuduh iaitu Jeffrey Pratama dan Reza Pahlavi juga turut ditolak. Ketiga-tiga mereka diisytiharkan secara sah dan secara meyakinkan bersalah melanggar perkara 340 Kanun Jenayah bersempena perkara 55/1 Kanun Jenayah. Difahamkan, Mahkamah Tinggi Medan menjatuhkan hukuman mati kepada Zuraida Hanum, Jeffrey Pratama dan Reza Pahlavi.